InsyaAllah. Baik, kita mulakan pengajian kita malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil rizwan masyaallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey tak tu? Okey. Jauh ke dekat? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina Syafiina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad Imamil Muttaqin wa qadar du'adil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat, hari esok, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Taala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah Taala ke kebajikan, saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa' wa intifa' wa rifat wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Saya mati silakan Fadilatul Imam kita, tuan-tuan imam kita. Tak lupa juga silakan Tuan Bilal dan siap seterusnya pengurusi masjid kita, Imam Rejab. Seluruhnya sejawatan kuasa sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi, tuan-tuan. Lama kita dah tak jumpa kan, masing-masing dah rindu, masing-masing rindu pula kan, jumpa kan. Jadi disebabkan oleh masalah Covid ni, jadi pengajian kita tertangguh dah. Semua tempat tertangguh, masing-masing surau-surau. Sekarang ni yang dibenarkan di masjid saja, kan? Di surau masih lagi ditangguhkan. Sebab jemaah surau 3 orang saja dibenarkan. Jadi 3 orang nak cakap apa? 3 orang je. Masuk kita 4 orang. Macam tu. Borak-borak biasa je lah. Macam tu. Jadi kalau masjid ni jumlahnya, limitnya 50 kan. Alhamdulillah lah ramai. InsyaAllah. Jadi kita sambunglah pengajian kita. Saya pun dah lupa dah sampai ke mana dah kita berhenti ni.
Jadi malam ni kita mengaji kitab Sifat Solat Nabi yang sahih, yang dikarang oleh Al-Alamah Dr. Hasan Ali As-Saqaf Al-Quraish Al-Hashimi Ta'ala. Ke surat 246. Saya tak buka mas boleh? Live ni pakai mask lah kan, kan jadi isu tak buka mask. Malam tadi saya ngajar surah Masjid Linsum pun pakai mask juga lah. Jadi dia punya kes COVID ni masih tinggi kan, masih tinggi lagi, jadi kita pakai lah kan, insyaAllah. Jadi insyaAllah malam ini kita berada di muka surat 246, hadis penjelasan hadis al-ajin, ajaza, ajana, ya'jinu. Okey, maksudnya orang tua. Penjelasan hadis al-ajin, orang tua. Jadi apa maksud hadis ni? Baik, kita lihat pembahasan di situ. Al-Hafiz Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ada dua Ibnu Hajar ni, satu Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Haytami seorang, satu lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyatakan bahawa Al-Hafiz Ibnu As-Salah ketika mensyarahkan hadis Al-Ajin menyatakan orang yang mempraktikkan perbuatan menongkah pada bumi adalah orang-orang bukan Arab, iaitu sesuatu perbuatan yang mengandungi nilai syariat dalam solat yang tidak dikenali dengan sebarang hadis yang kuat. Ini hadis Al-Ajin lah. Ada orang kata menyatakan hadis ni hadis yang dhaif, hadis reka-reka saja. Apa maksud dengan hadis Al-Ajin ni? Maksud hadis Al-Ajin ini ialah solat ketika nak bangun tu, lepas sujud tu, maknanya dia tangan tu buat macam ni. Tangan tu buat macam ni waktu dia nak bangun, selepas daripada rukuk yang kedua. Selepas rukuk kedua dia nak bangun, jadi tangan tu dia buat macam ni lah. Dia buat macam penumbuk lah, yakbidu, digenggam tangan tu. Okey, itu hadis berkenaan dengan Al-Ajin. Jadi Al-Hafiz Ibn Salah ketika mensyarahkan hadis Al-Ajin menyatakan orang yang mempraktikkan perbuatan menongkah pada bumi ialah orang-orang bukan Arab, iaitu sesuatu perbuatan mengandungi nilai syariat dalam solat yang tidak dikenali dengan sebarang hadis yang kuat. Jadi hadis ni hadis yang tak kuat kan. Ada pula menyatakan hadis maudhu', hadis rekaan saja, sebagaimana yang disebut di sebelah nanti, di sebelah tu nanti. Kerana ada yang menyatakan hadis, kerana ada menyatakan dianya hadis. Kerana seolah-olah Nabi pernah melakukannya. Sebagaimana ada riwayat menyatakan Sayyidina Umar pernah nampak Nabi melakukan demikian, kan, dengan menggenggam tangan itulah. Kan, ada riwayat menyatakan Nabi ada menggenggam tangan dia ketika nak bangun selepas daripada sujud yang kedua, macam tu, ataupun selepas daripada tasyahud awal, selepas tasyahud awal nak bangun kan, ketika dalam nak bangun tu seolah Nabi ada buat macam tu untuk nak bangun, macam tu. Yang kita faham, bila kita nak bangun kita akan menghamparkan tangan kita hamparkan tangan untuk bangun, bukan kita menggenggamkan tangan. Jadi ada menyatakan Nabi pernah menggenggamkan tangan, macam tu. Jadi perbuatan menggenggam tangan tu macam perbuatan orang tua lah, sama seperti perbuatan orang tua yang susah nak bangun. Orang tua nak susah nak bangun, sebabkan oleh kelemahan diri dia nak bangun, jadi susah. Malah ada juga orang tua kadang-kadang terpaksa berpaut pada tiang. Dia suka semayang kat tepi tiang supaya senang nak bangun, macam tu. Ataupun memang semayang duduk lah. Kalau kita ni semayang duduk. Baik. Apabila hadis ni kuat, sekalipun nescaya maknanya tidak seperti yang dimaksudkan.
Kalau seandainya hadis berkenaan najin ni, hadis ni kuat sekalipun, bukan bermakna sebagaimana yang kita faham. Mana pakai tangan itu, genggaman je tu, bukan. Jadi kemungkinan hanya maksud saja genggam tangan, tapi bukan genggam tangan pun. Je tu. Kemungkinan segi lahiriatnya genggam tangan, tapi bukan genggam tangan pun. Macam tu. Itu maksud al-ajin itu. Sebabnya ialah al-ajin daripada sudut bahasa bermakna orang tua. Seorang penyair berkata, sehina-hina sifat seseorang adalah aku, dan sifat orang yang telah tua. Sehina-hina sifat seseorang pada aku, dan sifat orang telah tua. Jadi perkataan ini dalam bahasa Arab lah. Jadi sudah tentu dalam bahasa Arab itu ada disebut perkataan ajin itu dalam syair dia. Tapi tak ditulis syair dia macam mana kat sini. Cuma ditulis pengertian syair saja. Kemudian Al-Hafiz Ibn As-Salah selanjutnya menyatakan, apabila ada orang meniru cara seperti itu, seperti orang yang lemah ataupun perempuan tua, maka ia membawa kepada tasbih. Tasbih maknanya penyerupaan, iaitu menyerupakan orang bangkit bagi berdiri dengan menongkah pada bumi, dengan meletakkan kedua tangannya seperti orang lemah ataupun tua. Maka perbuatan mereka itu bukanlah bertujuan untuk menerangkan cara-cara merapatkan jari jemari antara kedua tangan tadi. Jadi kemungkinan hadis itu hanya dari segi pentasbihan saja. Penyerupaan menggenggam tangan itu ataupun macam orang tua tu adalah merupakan penyerupaan dia adalah kesukaran. Jadi lafaz hadis itu, mana hadis ni kat bawah tu lah, kana ya'jilu fi salah. Kana ya'jinu fi salah adalah Nabi dia menongkah dua tangannya seperti orang lemah salat. Jadi kata-kata ya'jinu ini kan, menongkah ini bukan makna menggenggam. Bukan makna genggam yang kita faham lah. Jadi maksud menongkah itu ialah kesukaran. Kesukaran untuk bangun. Bukan Nabi genggam tangan, tapi nak nyatakan tentang, nak gambarkan susahnya bangun untuk berdiri. Untuk melanjutkan solat pada rakaat yang seterusnya. Macam itulah. Bagi saya komen daripada pengulas kitab ini, hadis berbunyi kana yajinu fi solah, adalah Nabi SAW menongkah kedua tangan seperti orang lemah solat. Itu merupakan hadis rekaan saja. Ini pendapat musannif dia kata, ataupun pengulas kitab ni dia kata hadis ni rekaan, bukan betul-betul hadis pun. Kalau betul-betul hadis pun, kemungkinan bukan makna genggam. Macam tu. Kemungkinan bukan makna genggam, kemungkinan makna yang lain. Nombor 20 itu hadis yang dinyatakan maudhu'. Rekaan ini telah dinyatakan oleh 3 tokoh ulama besar hadis sebagai penghafaz hadis, iaitu Al-Hafiz Ibn Salah, Al-Hafiz Imam Nawawi sendiri, dan Al-Hafiz Ibn Asqalani. Jadi 3 daripada ulama besar ni kata hadis ni adalah maudhu', hadis rekaan semata-mata, palsu. Hal ini sebagaimana pendapat dalam kitab At-Talkhis Al-Khabir, muka surat 260 juzuk pertama, dan kitab Majmu' Syarah Muhazzab, muka surat 442 juzuk 3. Selain itu, hadis juga diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi di dalam kitabnya Gharib Al-Hadis daripada Yunus bin Bukhair, daripada Al-Haisam, daripada Atiyah bin Qais, daripada Azzaq bin Qais, Ibn Umar, daripada Ibn Umar yang memarfu'kan hadis ini. Jadi maknanya Ibn Umar pun ada juga memarfu'kan hadis. Memarfu'kan ini dikatakan hadis ini sandarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat menyatakanlah, kan, ada pendapat menyatakan hadis ini dimarfu'kan, disandarkan kepada Nabi. Kerana hadis ni dia ada 3 pecahan, kan? Ada 3 pecahan hadis. Sebenarnya pembagian ini banyak, kan? Cuma dalam konteks disandar pada Nabi itu yang dimarfu'. Kalau disandar pada sahabat, dia mauquf. Kalau disandar kepada tabi'in, mana hadis mursal. Hadis mursal, mana tabi'in yang mengucapkan hadis itu, bukan Nabi ucap. Itu dikatakan hadis mursal.
Kalau yang kata tu ialah sahabat yang cakap, asal sahabat, itu hadis mauquf. Kalau yang cakap tu Nabi sendiri cakap, itu hadis marfu'. Jadi pandangan daripada Ibn Umar, dia kata hadis ni hadis marfu'. Dia katalah macam tu. Oleh demikian, sesiapa yang mengukuhkan dengan hasan, sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan besar, kerana Al-Haytham bin Umran yang berada dalam sanad hadis tersebut adalah lemah. Jadi kaul pula pernah mengatakan bahawa hadis ni adalah bukan hadis hasan pun. Bukan hadis hasan. Mana pada sudut lain pula hadis ni ada di sahih, hadis hasan di ghairi, hadis zat al-zati, hadis kata hasan sahih pun ada. Banyaklah pecahan-pecahan hadis ni. Okey, ni adalah perbincangan ulama lah berkenaan hadis sebut, berkenaan hadis al-ajin ni lah. Hadis yang menyatakan Nabi ada menggenggam tangan, okey, ketika nak bangun daripada duduk. Okey, kita lihat pula dalam kitab Al-Muqtamad dalam fiqh Imam Syafi'i yang dikarang oleh Ustaz Dr. Wabah Az-Zuhaili. Dia kata, apa pandangan daripada Dr. Wabah Az-Zuhaili di dalam bab ini? Dia kata di muka surat 287, dalam muka surat 287, okey, dalam bab duduk antara dua sujud, dalam bab duduk antara dua sujud, perkara yang ke-6, dia kata wa ba'da sujud wal jalsah khafif yaqumu musalli ila rak'atis saniyah wa rabi' ma'a takbir wa yamuddu hasbil qiyam aw julus, lakin bidun arfil yadaini li hadis Ibnu Ibnu Umar as-Sabiq. Wa istahabu ayat tamada ala ardi biyadaihi fil qiyam lamma rawahu Malik Ibnu Juwairis radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istawa qa'idan wa tamada ala al-ardi biyadihi. Wa qala Syafi'i rahimahullah ta'ala wa li anna hadza ashbaha fit tawadhu wa a'wana lil musalli wa yamuddu takbir ila ayyakuma hatta la yakhlu fi'lun min al-af'ali shalah min zikrin. Maksudnya apa? Bab berkenaan dengan berdiri bagi rakaat yang kedua, dan sesudah sujud dan duduk yang ringan, maka berdirilah si musalli kepada rakaat yang ketiga dan rakaat keempat berserta takbir, dan memanjangkan akannya takbir sekira-kira berdiri ataupun duduk, tetapi dengan tanpa mengangkat dua tangannya, kerana hadis Ibnu Umar yang terdahulu. Dan disunatkan bahawa dia beriktimad di atas bumi dengan tangannya pada berdiri. Disunatkan bahawa dia iktimad ni maknanya berpeganglah iktimad. Okey? Ataupun dia menekankan pada bumi. Wa yastahabu ayat tabana al-ardi. Disunatkan bahawa dia menekankan atas bumi ataupun berpegang atas bumi tempat dia sembahyang itu, biyadaihi dengan dua tangannya, fil qiyam pada menyatakan dia nak berdiri. Kenapa? Kerana sesuatu hadis riwayat daripada Malik Ibnu Juwairis. Dia kata apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istawa qa'idan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi telah berdiri betul, berdiri duduk, kemudian wa'tamada ala ardi, kemudian Nabi menekankan tangannya di atas bumi. Nabi tekan atas tangannya pada bumi untuk nak bangun. Wa qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa li anna hadza asbab fi tawadhu, kerana perbuatan ini lebih menyerupai kepada tawadhu. Jadi perbuatan nak bangun tu dengan dihamparkan tangan tu adalah perbuatan lebih menghampirkan diri pada tawadhu. Wa a'wanu lil musalli, dan terlebih mudah kepada musalli, kepada orang yang sembahyang, daripada dia menggenggamkan tangan dia tadilah. Daripada genggam tangan tadi, maka perbuatan dia hamparkan tangan itu, itulah perbuatan yang lebih baik ketika dia nak berdiri.
Itu makna pembahasan ini dia sebut, dia tak ada sebut pun tentang genggam tangan, tak ada sebut pun. Tapi naklah dia hamparkan tangannya. Kenapa? Perbuatan itu menyerupai pada tawaduk dan terlebih mudah pada masa-mali, dan memanjangkan takbir sehingga bahawa dia berdiri sehingga tiada sunyilah perbuatan daripada perbuatan sembahyang, daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini menyatakan pada kita tentang antara dalil lah yang terdapat dalam kitab ini ataupun kupasan daripada pengarang berkenaan dengan ketika nak bangun, ketika selepas daripada duduk tadi. Kemudian dalam saya tengok juga dalam laman web. Okey, dalam laman web juga ada pembahasan dalam laman web Islam Web. Okey, dalam Islam Web ada soal jawab berkenaan dengan perkara ni lah. Okey. Okey, apa soalan yang dia kata? Okey. Soalan yang dia kata, ditanya kepada aku, mana yang pengarang yang laman web tadi lah, ditanya kepada aku tentang qiyam minas sujud ba'da jilsah istiharah ila raka'atis saniyah. Ditanya kepadaku tentang berdiri daripada sujud sesudah daripada duduk istirahat kepada rakaat yang kedua. Al ya'tamidu ala yadaini wa huma mabsutatani aw makbudatani. Adakah kita berpegang menekankan tangan kita tadi? Adakah tangan tadi dihamparkan ataupun digenggam? Dan kemudian dalam kurungan dikata ajin, mana seperti orang tua, okey. Maka afiduni asabakumullah, supaya memberi manfaat padaku akan soalan ini. Soalan inilah dia dalam bahasa Arab lah dia kata. Al-ijabah, maka aku jawab, dia kata. Aku jawab, dia kata, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wasallam ajmain. Dia kata, fazahaba Hanafi wal Hambali ila anal afdal ayyamuddal musalli inda qiyamihi ala rukbatayhi la ala yadayhi illa indal musyikkah fala harj. Telah berpendapat oleh Imam Hanafi dan Imam Hambali, sesungguhnya yang paling afdal kepada si musalli itu ketika dia bangun daripada berdirinya, maka naklah dia memegangkan dua lututnya. Ala rukbatayhi, dipegang dua lututnya, la ala yadayhi, tidak di atas dua tangannya, illa indal musyikkah, kecuali dalam keadaan darurat. Ni ketika nak bangun kan, jadi kita pegang tangan lutut kita lah. Itu satu. Kemudian mazhaban Maliki wa Syafi'i, kemudian berpendapat pula Imam Syafi'i dan Imam Maliki, dia kata illa anna afdal ayya'tamala ala batni rahatihi, terlebih afdal bahawa dia berpegang di atas batin tapak tangan dia. Terlebih afdal dia i'tamadan menekan dia di atas batin dua tapak tangannya. Wa butuni asabi' yadayhi, dan batin-batin jari-jari tangan dia. Duna qabdin, tanpa dikabat, tanpa digenggam. Kita duna qabdin, tanpa digenggam. Kenapa? Li'anal hadis al-warid, li'anal hadis warid fi qabdi dhaif kama huwa fi majmu' al-Nawawi, kata. Kerana sesungguhnya hadis yang datang berkenaan dengan qabat ni, genggam tangan itu ketika bangun itu, dhaif, merupakan hadis dhaif. Kama fi majmu', sebagaimana disebut dalam kitab Majmu' Lin-Nawawi, bagi Imam Nawawi rahimahullah taala. Okey. Wa nasaba rayatul lil Zailai. Kemudian Zailai juga orang kata berpegang dengan pendapat ini. Gitu. Kemudian wa fi qaulin bi sihhatihi fala yadullu alal qabdi kama baina zalika. Dan di atas satu kaul dengan sahnya perkara ini, maka tidak ditunjuki di atas genggaman, sebagaimana bayan azalika, sebagaimana telah menyatakan demikian oleh Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Tuhfah Muhtaj. Jadi makna Ibnu Hajar Haytami juga berpendapat dalam kitab Muhtaj, dia ada pendapat berkenaan perkara ini, dan pendapatnya juga lebih kurang sama juga. Gitu. Ini pandangan daripada Ibnu Hajar Haytami berkenaan bahawa kan
hadis berkenaan ajin ini bukan makna genggam, bukan makna genggam, tapi mabsutatani, dihamparkan tangan dia. Sebagaimana kata Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah dia, apa kata? Wa ayyat tamada fi qiyamihi min sujud wal qu'ud wal istirahah aw at-tashahhud ala batnin rahatin wa asaba yadayhi mawdu'ataini bil ardi li'annahu a'wadu wa ashbahu litawadu'. Kan? Jadi kata Ibn Hajar Al-Haytami berkenaan perkara ini, dia kata wa ayyat tamada, bahawa naklah seorang tadi dia menekankan kan ataupun berpegang pada berdirinya daripada sujud, wal qu'ud dan duduk, wal istirahat dan duduk istirahat, awit tasyahud ataupun duduk tasyahud, ala batni rahah, di atas batin telapak tangan dia. Naklah ditekan pada batin telapak tangan dia. Wa asabi' yadayhi, dan jari-jari segala tangan dia, jari-jari dia. Kan? Maudi'ataini fil ardi, yang diletakkan keduanya pada bumi. Diletakkan keduanya pada bumi, maksudnya tempat dia sujudlah, tempat dia sembahyang itu. Kenapa? Li'annahu a'wanu wa ashbahu bitawadu'. Kerana perbuatan tadi lebih memudahkan ataupun lebih menyerupai kepada perbuatan tawaduk kepada Allah. Kerana menyerupai pada perbuatan tawaduk kepada Allah. Ma'a subutuhi anhu, berserta tetapnya perkara ini daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man qala yaqumu kal ajin, maka barang siapa yang berkata, yang berdiri ia sama seperti perbuatan ajin, orang yang tua tadi, arada fil asli intimat, orang itu hanya berpegang kepada asal pemegangan saja, la sifatihi, bukan sifatnya pegang, bukan sifatnya kata genggam itu, hanya kita tinjau daripada segi zahiriat saja. Aja tu. Wa ila fahuwa syazun, dan jikalau tidak maka perkara ini merupakan perkara syad, mustahab. Wa zahaba ba'dul ulama, dan berpendapat pula sebahagian ulama ila qabul al hadis, di atas penerimaan hadis tadi, wa fasarul ajnin, dan mentafsirkan mereka itu bil ajnin, al ajnu itu bil qabli, dengan qabad, kama fi sifati salah li Syekh Albani, sebagaimana telah menerangkan perkara ini oleh Syekh Albani dalam sifat sembahyang. Okey, maknanya ada sebagian juga ulama pandangan yang dipelopori oleh Albani. Albani kata Albani Albani ini dia macam Wahabi sikitlah. Dia kata bila sebut Albani ini Wahabi. Okey, jadi Albani dia kata, dan juga sebahagian pula pendapat lain nyatakan, banyak condong pada pendapat dia, berkata maksud dengan al-ajin ini qabat. Kata berbeza dengan pandangan daripada Hambali dan Syafi'i tadi, Maliki dan juga Syafi'i, di mana Maliki dan Syafi'i berpegang dengan pendapat Nawawi dan juga Ibn Hajar Al-Haytami. Okey, dalam kitab Tuhfah. Boleh? Faham kan? Macam tu. Selesai masalah kan? Tu ada berkenaan dengan ajin ni lah. Saya mula-mula tengok hadis ni, haji ni apa benda haji ni, tak tahu. Tengok balik, tengok dalam kitab-kitab Arab, tengok dalam internet dan sebagainya, apa maksud haji ni? Maksudnya ialah hadis berkenaan dengan orang tua. Dan hadis ni pun sebenarnya maudhu' saja. Hadis maudhu'. Maksud orang tua tu maknanya bangun ketika selepas daripada duduk sujud ataupun tasyahud, duduk istirahat, nak bangun. Jadi dengan menekankan tangan itu ke bumi dengan genggam. Jadi benda ni tak adalah sebenarnya. Kerana kelaziman kita pun kita tak buat macam tu. Betul tak? Macam tu. Dia buat macam tu. Okey. Jadi jangan buat macam tu lah. Kan? Kerana tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Hari tu ada seorang imam tanya, dia mesej dengan saya dah. Ustaz, dia kata jemaah dia, ada seorang jemaah dia, mula dia kata Bilal. Dia kata Bilal dia kalau dia qamat tu tak menghadap kiblat. Dia kata kan imam dia, Bilal dia qamat tu tak menghadap kiblat. Kan? Lepas tu dia hantar mesej lagi. Bukan Bilal Ustaz, jemaah dia.
Jemaah dia bila qamat dia tak ngadap kiblat, dia ngadap pada makmum dia kata. Macam tu. Tu jumpa pandangan imam tu. Kan qamat pandang pada makmum, bukan pandang kiblat. Macam tu. Macam mana? Okey? Tak pernah berlaku kan? Biasa orang menghadap kiblat. Macam tu. Biasa orang menghadap kiblat, tak ada orang menghadap makmum dah. Jadi apakah hukum dia? Tak tahulah. Jadi saya kata imam berkenaan dengan perkara ini, saya berujuk dengan kitab-kitab dan sebagainya. Dalam kitab dia kata azan dengan qamat ni sunat menghadap kiblat. Azan dengan qamat sunat menghadap kiblat. Kalau kita tak menghadap kiblat, hukumnya makruh. Tetapi tetap sah. Tetap sah. Kenapa? Kerana dia menyalahi kepada perbuatan ulama salaf dan ulama khalaf lah. Ulama salaf dia ada dalam kitab ni, saya dah tengok gitu. Dalam kitab Mu'tamad ni, dia ada 4 jilid kitab ni. Mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i ni, disebut dalam kitab ni, dia kata maknanya dalam perkara azan dengan qamat ni ada beberapa benda yang sunat. Maknanya contohnya menghadap kiblat. Azan menghadap kiblat, qamat pun menghadap kiblat juga. Macam tu. Kemudian lafaznya pun lebih kurang sama. Cuma macam qamat ni ada penambahan lah lafaz, perbezaan lafaz sedikit. Kalau azan mana 2 kali kan. Kalau qamat ni sekali-sekali, itu tak. Lepas tu qamat ni dia ada penambahan perqamatis solah. Yang lain tu lebih kurang sama je. Azan dan qamat ni lebih kurang sama je dia punya perkara-perkara sunat dia. Cuma azan qamat ni ada sedikit penambahan. Macam tu. Sikit penambahan. Tetapi dia tak ada sebut pun qamat ni mesti ngadap pada jemaah, pada makmum, tak ada sebut. Cuma kalau seandainya ngadap pada makmum, ada apakah hukum dia? Adakah tak sah qamat itu? Qamat ni tetap sah. Tetapi perbuatan itu makruh. Perbuatan yang makruh, menyalahi kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebiasaan azan ni mestilah kita qamat ini mesti ngadap ke kiblat, bukan ngadap ke jemaah. Cuma ngadap jemaah ni biasanya waktu nak apa tu? Jumaat. Macam tu, nak sembahyang Jumaat kan? Macam tu. Dah masuk dah azan belum? Sekali lagi waktu nak, maknanya imam nak khutbah tu kan, bila dia kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi kan, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima kan. Itulah dia ngadap ke jemaah. Dia tu. Ni tidak waktu qamat ngadap jemaah. Pelik dah imam kata. Ni mazhab baru kan. Macam tu. Okey, insya-Allah. Sekali lagi. Kat bawah tu tadi ada sebut lagi, dia kata yang tulisan kecil-kecil tu lah. Okey, oleh demikian hadis sebut adalah batil. Hadis itu batil, tak boleh dipakai sama sekali. Ia jelas sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Hafiz Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Sebetulnya saya mempunyai satu risalah khusus bagi menolak pendapat Albani. Albani ni macam tadilah Albani kan, dia Wahabi. Jadi risalah tersebut berjudul Ra'du at-Tashih Al-Wahin lil Hadis Al-Ajin. Rujuk pada sesiapa yang inginkan pemahaman yang mendalam berkenaan dengan Al-Ajin ini. Okey. Dan apa yang saya sebutkan ini merujuk kepada apa yang ditulis oleh Albani dalam kitabnya Tamam Al-Minnah, iaitu sebuah kitab yang tidak ada nilaian secara ilmiah, tak ada nilaian pun kitab yang dikeluarkan Albani ini. Apa yang penting ialah Al-Ajin itu tidak seperti apa yang dia maksudkan. Sekiranya hadis itu sahih sekalipun, ianya tidak bermaksud apa-apa kecuali meletakkan telapak tangan untuk bangkit daripada duduk. Ianya sebagaimana yang dijelaskan Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Az-Zabidi di dalam Syarah Al-Qamuh nyatakan
dinakalkan daripada Ibnu Ad-Buri, daripada Ibnu Halwiyah berbunyi, dikatakan bersandar seorang pada kedua telapak tangannya ketika berdiri apabila berulang-ulang. Antara itulah disebutkan dalam Al-Ajina wal Kabaza. Ajina wal Kabaza. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmat-Nya. Kita mampu menyempurnakan segala kebaikan. Itulah pembahasannya lah berkenaan perkara ini. Okey. Isyak masuk berapa? Sampai 31. Cukup lah kot. Permulaan kan. Warming up. Warming up kan. Dah lama kita tak mengaji. Dah lama tak mengaji kan. Ni baru nak kata paniskan minyak balik lah kita. Enjin kita panis kan. Ada soalan tak? Sebelum saya tutup. Ada soalan? Yep. Ada saya pernah dengar, tapi saya nak kena tengok dulu lah. Ada tu dalam kitab apa ya? Jawharah Marhum atau rasanya. Kafiat dia lah. Ni untuk orang kata untuk supaya jangan kelebihan untuk mata sebenarnya, kelebihan untuk mata. Supaya jangan dihindari oleh buta ke, rabun ke, macam itulah. Macam tu. Itu kelebihan dia lah. Waktu qomat kazan. Atau azan kan? Macam tu. Ada. Tapi saya nak tengok balik. Daripada kat mana kitab dia. Tak silap dalam kitab Jawharah Mauhub. Tak silap je lah. Boleh amalkan. Ini perbuatan ulama buat macam tu kan. Nanti saya nak tengok dia lah. Adakah Nabi pernah buat ke dan sebagainya. Tengok dia. Saya terlupa dah. Tak ingat dah benda tu. Tapi ada. Tak silap saya ada dalam kitab Jawharah Marhub wa Munabiatul Qulub yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Kelantani. Syekh Ali Al-Kelantani lah. Kitab Jawi tu dalam tu ada tak silap. Nanti kita tengok dia. Macam tu. Insya-Allah. Lain soalan? Ada? Saya dah pindah ke bahagian dakwah. Tak ada pejabat rumah sembang lagi lah. Tahu kan? Tak ada. Dah tak ada uruskan orang nikah ni lah. Dah urus lain lah. Mu'alaf. Banyaklah bahagian dakwah ni. Dia ada pentadbiran, ada ukis, unit kepahaman Islam, dan ada unit ukhuwah. Ukhuwah ni untuk saudara baru yang masuk Islam ke, kebajikan dia kan, ada mualaf meninggal dunia ke, mualaf sakit ke, itu antaranya tu lah. Itu sebahagian itulah gitu. Sebab dah lama kat menguruskan orang nikah ni kan, bukalah macam tu. Baiklah. Okay, habis insya-Allah. Nak azan tak? Doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa mutaqabbalan rizqan halalan barakatan katsiran wa siyana fataya alim wa lana qulubana binuri manfaataka wa ftahna alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.